Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Okey, kita akan belajar satu persatu apakah pengertian dan tujuan mukjizat Nabi, bahagian-bahagian mukjizat, perbezaan antara mukjizat dan sihir, dan lain-lain mukjizat. Mari kita lihat. Okey, mari kita lihat pengertian mukjizat. Okey, pengertian mukjizat dari segi bahasa ialah melemahkan atau mengalahkan. Manakala dari segi istilah pula ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Rasul dan Nabi yang dianugerahkan oleh Allah. Okey, di sini ada 3 tujuan utama, iaitu mengapa mukjizat dianugerahkan kepada Rasul dan Nabi. Yang pertama, bagi menyokong para Rasul dengan bukti-bukti yang boleh menutup mulut dan mematikan hujah golongan kafir, kemudian menewaskan tindakan orang kafir yang menentang dakwah Rasulullah. Dan yang ketiga, bagi membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Okey, di sini ada 2 bahagian mukjizat. Yang pertama ialah maknawi, yang kedua ialah hissi. Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata tetapi dapat difahami dengan akal. Kemudian contoh bagi mukjizat maknawi ialah Al-Quran dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Manakala bagi mukjizat yang kedua ialah mukjizat hissi. Mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian contoh bagi mukjizat hissi ialah keluar air dari celah jari Nabi Muhammad dan juga melambatkan matahari terbenam, dan satu lagi ialah peristiwa bulan terbelah 2. Okey, di sini terdapat beberapa perbezaan antara mukjizat dan sihir. Okey, perbezaan antara mukjizat ialah perkara yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Manakala sihir pula perkara luar biasa yang berlaku di kalangan manusia. Okey, mukjizat tidak dapat dipelajari walaupun Nabi dan Rasul. Manakala sihir boleh dipelajari daripada orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Tetapi sihir merupakan sangat bertentangan dengan syarak dan dia membawa kepada syirik, iaitu dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah. Okey, seterusnya penerangan tentang mukjizat maknawi, iaitu tentang Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad. Al-Quran kekal sehingga hari kiamat, dan Al-Quran mula diturunkan di Mekah pada 17 Ramadan melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, dan bagi siapa yang membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah dan diberi ganjaran pahala di dunia dan di akhirat. Mukjizat Nabi Muhammad yang Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar sekali. Okey, ini merupakan dalil tentang kelebihan Al-Quran, iaitu sesungguhnya Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran kerana di hari kiamat ia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Okay, seterusnya peringkat penurunan Al-Quran. Okay, ada 2 peringkat penurunan Al-Quran. Yang pertama ialah ia diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Manakala peringkat yang kedua ialah Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Al-Quran ini ada pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini pada malam
Lailatul Qadar. Kamu boleh lihat dalam surah Al-Qadar ayat 1. Okay, ni sedikit carta tentang penurunan peringkat penurunan Al-Quran. Okay, semasa ada terdapat dalam soalan UPKK juga tentang peringkat-peringkat penurunan Al-Quran, iaitu yang pertama Lauh Mahfuz, kemudian Batu Izzah, kemudian terus kepada Nabi Muhammad, iaitu melalui daripada perantaraan malaikat Jibril, dan ia diturunkan secara beransur-ansur dan selama 23 tahun, iaitu diturunkan berperingkat selama 23 tahun. Okey, seterusnya kita lihat hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Yang pertama ialah untuk menanamkan akidah dengan sempurna. Yang kedua, untuk mengiringi peristiwa dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga, untuk membuktikan tentang mukjizat Al-Quran. Dan yang keempat, untuk membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Dan di sini terdapat contoh mukjizat Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran, keluar air dari jari jemari, terbelah bulan di langit, melambatkan matahari terbenam, dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kamu perlu tahu juga sekiranya soalan tanya tentang bahagian mukjizat, iaitu maknawi dan hissi. Tetapi kalau dia minta contoh mukjizat Nabi, kamu boleh bagi semua-semua ni. Tetapi yang ketiga, sekiranya diminta berikan contoh bagi mukjizat maknawi, so kamu pilihlah, iaitu Isra dan Mi'raj dan Al-Quran. Manakala hissi pula keluar air dari jari jemari Nabi Muhammad, terbelah bulan di langit, dan melambatkan matahari terbenam. So kamu kena berhati-hati dengan soalan yang ditanya. Okay, ini contoh peristiwa terbelah bulan di langit, di mana kisah orang kafir ni meminta Nabi Muhammad untuk membuktikan bahawa Allah itu adalah benar, Nabi itu adalah benar. Buktikan dengan pisahkan bulan dari satu tempat ke satu tempat. Jadi dengan mukjizat daripada Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad, kemudian bulan tersebut pun berpisah daripada Bukit Qubais ke dan sebahagian lagi di Qan'an. Tetapi bila Allah buktikan terbelah bulan di langit ni, mereka tetap tidak mengaku bahawa Allah ini Allah Tuhan sebagai Tuhan, malah mereka mengatakan bahawa ini adalah sihir semata-mata. Jadi latihan pada hari ini ialah soalan UPKK Percubaan Negeri Perak. Jadi sebarang persoalan boleh hubungi Maklimah. Dan sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.